Salam sejahtera dan salam perpaduan. Program Jom Ziarah Gereja yang menjadi kontroversi mutakhir ini adalah satu inisiatif di bawah Projek Artikel 11 diterajui Impact Malaysia Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Inisiatif program ini dikatakan bertujuan membuka minda belia Malaysia mengenai budaya dan kepercayaan pelbagai bangsa melalui lawatan dan aktiviti sukarelawan di Lembah Kelang. Pelbagai maklum balas diterima terhadap program ini termasuk mengaitkan KBS dengan gerakan evangelis, namun Menteri Belia dan Sukan Hanayo menolak dakwaan dan setiausaha politiknya membuat laporan polis berhubung dakwaan itu. Namun isu utama yang perlu difokuskan dalam program Jom Ziarah Gereja menerusi Projek Artikel 11 ialah untuk memberikan pemahaman kepada belia semua agama mempunyai persamaan dalam nilai murni dan menganjurkan inisiatif kebajikan. Namun dibimbangi ia akan menimbulkan kekeliruan membawa kepada persamaan atau setara antara agama. Persamaan adalah salah satu ciri pluralisme agama, mengajarkan semua agama sama dan setara, tidak ada paling baik dan tidak ada paling buruk. Untuk memahami hak kebebasan beragama ditetapkan dalam perkara 11 perlembagaan, perlu difahami kebebasan ini tidak mutlak seperti difahami sebagai masyarakat. Keistimewaan penganut agama Islam. Walaupun perlembagaan memberi kebebasan mengamalkan agama, tetapi ia juga mempunyai beberapa sekatan perlu dipatuhi dan pada masa sama memberikan keistimewaan khusus kepada penganut agama Islam. Terdapat 3 aspek jelas disentuh perkara 11-1, yaitu hak untuk menganut, hak untuk mengamalkan, dan hak menyebarkan agama. Setiap rakyat bebas menganut dan mengamalkan agamanya. Bagaimanapun, apabila membabitkan hak untuk menyebarkan ajaran agama, perlembagaan menetapkan had atau batasan melarang tindakan itu dilakukan secara bebas. Contohnya perkara 11-4, perlembagaan menyatakan undang-undang negeri dan persekutuan boleh mengawal atau menghalang penyebaran doktrin atau kepercayaan agama selain daripada Islam kepada orang Islam. Ini bermakna penyebaran agama atau doktrin selain Islam kepada orang Islam adalah dilarang dan undang-undang boleh dibuat untuk mengawal perkara itu. Ini dapat difahami dengan jelas daripada peruntukan berkenaan. Enakmen Agama Bukan Islam Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam 1988 Negeri Selangor Seksyen 5-1-C memperuntukkan kesalahan khusus jika mendedahkan Muslim belum dewasa kepada pengaruh agama bukan Islam atau organisasi berkaitan dengan agama bukan Islam. Sesiapa melakukan kesalahan itu boleh dihukum penjara selama 1,5 tahun, denda maksimum Rm10.000 atau kedua-duanya. Seksyen 6-1-B pula memperuntukkan kesalahan untuk mendekati seorang Muslim dan mendedahkan mereka kepada sebarang ucapan atau pertunjukan berkaitan dengan agama bukan Islam. Sesiapa melakukan kesalahan ini boleh dihukum penjara selama sehingga 6 bulan, denda maksimum Rm5.000 atau kedua-duanya. Oleh itu, daripada semua peruntukan di atas, program itu adalah satu kesalahan jika membabitkan orang Islam, terutama golongan belia Muslim. Walaupun program itu disahkan tidak membabitkan belia Muslim, inisiatif berkenaan patut ditarik balik karena tidak menghormati hasrat perkara 11-4, perlembagaan yang mengekang penyebaran agama selain Islam kepada orang Islam dan melanggar Enakmen Agama Bukan Islam 1988 Negeri Selangor terbaru. Kerajaan Selangor turut melarang sebarang program membabitkan umat Islam di rumah ibadat agama Islam. Di samping itu, perkataan ziarah yang digunakan dalam program juga ini dilihat agak provokatif karena perkataan berasal daripada bahasa Arab ini agak sinonim dengan hal keagamaan Islam seperti ibadah umrah atau ziarah ke Tanah Suci. Diharap kerajaan di bawah semangat Malaysia Madani lebih peka dan sensitif menangani isu seperti ini dan meletakkan garis panduan jelas terhadap program seumpama ini supaya tidak menjadi polemik, tidak bernokta sehingga menggugat keharmonian rakyat.